Lepas tu saya menangis. Saya kata, apa ni, saya ni terlampau meminta ke atau betul, macam mana? tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, tahniah. Saya pun syukur. Ingat, awan juga makhluk Allah dan Allah maha mendengar hati kita. Sebab tu saya kata, kalau kita pasang niat, kita niat dengan Allah, orang lain tak tahu. Sebab itu dalam ada surah Ustaz ingat dia kata, Allah maha mengetahui, yang tak sebut lagi pun. Sebab tu saya pernah dengar Ustaz tu kata, kalau kita ni orang yang sangat dekat dengan Allah, tak payah doa, Tuhan dah tahu apa kita nak. Yang lepas mayang tu kita zikir, kita istighfar, kita buat je baik. Allah maha mengetahui. Tak payah minta apa kita nak, Allah tahu. Kadang-kadang sampai tingginya orang tu, dia terniat jadi, terniat jadi, terfikir jadi. Macam tu. Sebab tu saya kata, dunia ni kita boleh buat syurga sekarang. Saya kembali untuk Allah, tahniah puan. topik kita, niat kehidupan, Prof. Kita dapat apa yang kita bicarakan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okay, kita teruskan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Silakan terus. Saya nak tanya. Ya. Saya ada masalah sikit lah. Masalah untuk mendapatkan zuriat. Ya. Both me and my husband memang ada masalah sikit. Dah check ke? Memang susah lah. Memang setakat ni dah 3 tahun kahwin, tak dapat. Dah buat investigation dengan pakar? Dah buat dah. Pihak suami ke pihak isteri masalah? Setakat ni suami lah. Okay. Tapi saya tak kisahlah. Saya rasa ada peluang sebab saya percaya sebab dia merokok. Kalau dia kurangkan merokok, semua mungkin boleh. Tapi dia macam tak berapa terima. Dan saya pun nak tanya, sperm count ada tak? Ada sperm count? Ada sperm tak? Ada. Banyak sikit? motile. Tapi masih ada harapan, saya percaya, insyaAllah kan. Tapi dia merokok? Saya sampai tahap saya reda. Tapi susah nak terima. Macam faham tak? Faham. Kenapa suami saya tak boleh berubah kan? Macam saya tak minta macam-macam pun dalam dunia. Saya tak pernah minta suami saya apa-apa. Tapi macam boleh tak macam berhenti merokok dan... Adakah doktor kata merokok menyebabkan sperma tak kuat? Apa dia? Doktor kata merokok tu menyebabkan sperma tak kuat ke? Doktor cakap macam tu? Doktor cakap kurangkanlah merokok. Kurang. Meningkatkan kaum. Bila kaum meningkat, tak kisahlah banyak hati ke apa kan. Saya jawab, insyaAllah. Terima kasih. Okey, memang kalau kita nak dapat zuriat ni, dia ada faktor lelaki dan wanita. Faktor lelaki kalau low sperm count, sebenarnya sekarang ada teknologi di mana kita boleh ambil sperma tu, kita boleh masukkan dalam ovum terus. Dia dua jenis. Satu yang kita senyawakan di luar, satu lagi pasal sperm yang tak kuat motility pergerakan dia, kita boleh inject sperm tu masuk dalam telur. So benda tu possible. Jadi puan sekarang sebenarnya macam ni, kita jangan ada sifat suka menyalahkan. Orang yang suka menyalahkan, orang suka merungut, orang suka salahkan diri sendiri. Ini tiga formula untuk tidak bahagia. Bila puan tidak bahagia, maka dalam kehidupan saya panggil kita dalam sungai kehidupan. Sungai ni kita tengok yang belah bawah keladak, yang atas jernih. Kalau perasaan kita marah, dendam, geram, benci, sakit hati, kita dekat keladak. So apa kita dapat? Keladak aje. Susah hati, duit tak ada, sakit, suami marah, semua tak best. Ini saya panggil orang-orang yang kebanyakan suka duduk kawasan ni. Kerja dia saya merungut cari salah orang, baca surat khabar negatif, berita negatif. Itu ini orang yang biasa-biasa. Orang yang hidup luar biasa dunia dan akhirat, yang latas tu, yang jernih tu, dia dalam keadaan redha, syukur, bergembira, memberi, berkasih sayang dan sentiasa memperbetulkan diri dan tidak nampak faktor lain daripada sibuk memperbaiki diri dia. So secadang pada puan, yang pertama, tolong bersyukur kita ada suami. Banyak orang tak ada jodoh, kita bersyukur ada suami. Wanita ni bila ada suami, pangkat kita tinggi, orang pandang kita dan orang tak pandang serong pada kita, ya. Bila ada suami, cuba hargai suami tu. Memang dia merokok, satu silap dia, tapi banyak dia baik. Dia tak pukul, dia tak womanizing, dia tak minum arak pun dah bersyukur suami kita baik pada kita. Cuba maafkan suami tiap-tiap malam, minta ampun pada suami, kasih pada suami, cakap dia dengan lembut-lembut. Sekarang puan dah berapa lama dah marah dengan suami geram? Apa dapat? Tak dapat. Ubah strategi. So cari, jangan dwell on the problem. Banyak manusia duduk penuh masalah, duduk dia jumpa orang cerita pasal masalah tapi tak cari solusi. Solusinya sekarang cari pakar, boleh buat ICCI apa nama tu. Banyak doktor yang bagus. Saya tahu Dr. Zainul dari ISUKM sangat bagus. Pergi cari keuangan untuk mendapatkan rawatan tu. Banyakkan berdoa, dan kalau ada rezeki pergi umrah, doa pada Allah pasal zuriat ni Allah yang beri. Sebab itu anak ni kurniaan Allah.
kepada kita, tapi bukan datang dari kita, datang daripada Allah melalui kita. Bagaimana Allah menurunkan menghasilkan seorang makhluk untuk berabdi kepadanya. So anggap kita ni bila kita dapat zuriat, tak berzuriat, nak bersalin, jaga anak, sebagai menjalankan amanah Allah, nak menghidupkan satu makhluk Allah melalui kita untuk menjadi hamba Allah, mengabdikan diri. Sebab tu saya nak tegur, kadang-kadang saya tengok anak-anak yang datang kan klinik saya tu, anak-anak kecil kemudian rambut tu dia dah buat macam pang, umur 3-4 tahun rambut pang, ekor kat belakang. Nama pelik-pelik pula. Kadang nama orang sekarang sampai 3, 4, 5 nama. Saya tak berani nak cakap lah, tapi kadang-kadang saya tengok orang-orang yang sakit pelik-pelik ni, nama dia terlampau banyak, terlampau panjang, berat budak. Tak tahulah, itu saya nak beritahu. Kalau boleh kita, anak kita menerima anak dengan kesyukuran, bukan dengan kebanggaan. Untuk kehebatan anak kita bukan nama yang panjang-panjang melampau-lampau pelik pada orang. Nama anak kita biar pendek tapi penuh dengan doa yang akan bila orang sebut doa yang baik. Sebut doa baik. Kalau panjang sangat tak tahu nak pilih mana nama. Dan kita nak anak kita hebat dengan sebab ketakwaan dia, bukan dengan nama dia. Jadi kita didik anak ni untuk jadi hamba yang soleh. Jadi buanglah nama pelik-pelik ni. Kalau boleh kita, manusia ego ni, dia banyak pentingkan dia punya title, dia punya nama, dia punya harta. Ini dunia keegoan, dunia yang stres, dunia yang sedang mentekik neraka. Dunia yang ketuhanan ni mencari keredaan Allah. Apa-apa kita merendah diri, jangan tunjuk sangat hebat kita pada orang. Kalau tunjuk pun untuk contoh ya, tapi mungkin saya kata Fairuz, irut niat. Bila kita dapat anak untuk apa? Kita nak sihat badan pergi jogging untuk apa? Adakah nak nampak lawa, ambil gambar lawa? Bukan. Niat kita sihat untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Kalau orang semua macam ni, lillahi ta'ala, subhanallah. Alhamdulillah. Jelas sekali, jelas. Dikongsikan persoalan ditujukan kepada persembahan tadi, dan kita hari ni eksklusif untuk raikan pendengar kita, insyaAllah. Assalamualaikum. Hello. Ya, saya teruskan soalan. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya Prof, Prof nak tanya apakah sarapan yang terbaik untuk saya yang berumur 40 tahun ke atas. Satu lagi saya nak tanya, apakah bolehkah saya nak ambil suplemen? Bagus. Lepas tu untuk dengan doktor saya sekarang ni ada darah tinggi. Ya, okey. Umur 40 tahun dah darah tinggi ya? 47. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okay, yang pertama minta maaf, ini bukan untuk puan, untuk semua orang. Kalau kita bawah 50 tahun dah ada darah tinggi, selalunya saya rasalah jangan salahkan, oh saya family history, mak saya, no. Dari segi medical, hypertension keluarga tu multifaktorial banyak. Yang penting cara hidup kita, cara pemikiran kita. 75% penyakit disebabkan oleh pemikiran. Jadi kalau kita darah tinggi awal saja orang suka risau. Benda setahun dah risau dah. Okey, number one. Cara pemakanan, okey, saya nak share apa saya makan lah. Banyak orang tanya, saya terpaksa beritahu. Boleh ke saya sebut brand, nanti orang tak iklan pula Boleh. Because saya believe in sharing dan saya tidak ada interest apa-apa. Macam pagi untuk kita sihat, kita makan banyak protein, kurangkan karbohidrat. Kalau makan karbohidrat, glycemic index dia tinggi, dia cepat naik sugar, lepas tu 2 jam lapar lagi. Kalau makan bihun pagi, pukul 7, pukul 10 lapar lagi, makan pula roti canai, makan no good. Asal karbohidrat untuk tenaga. Kalau kita tak bakar tenaga, jadi lemak. Tapi kalau makan protein, membina tisu kita dan membina sistem imun kita. So protein yang bagus, telur bagus, cari telur omega lagi bagus. Dan kalau baked beans, roti tu jangan makan roti putih. Saya rasa orang makan roti putih ni sia-sia, rugi betul hidup dia. Makan roti yang whole meal. Sebab tu ada Mak Saleh ni, those who take white bread have no dream. Tak ada cita-cita. So jaga kesihatan ya, mantap. So saya makan tu pagi, saya makan Herbalife. Lepas tu saya campur dengan madu, saya campur dengan minyak zaitun, saya campur dengan koko yang bagus, dan juga herbal, ada Quaker Oat 4 sudu. Kadang banyak orang nak makan Quaker Oat, tak boleh pasal dia kata blended. So cara nak cepat ya, macam saya laju saja. So tahu shake jadikan milkshake. Pagi-pagi macam 10 datang, pukul 7 saya dah makan. Okey, lepas tu tengah hari pula saya makan suplemen, saya panggil suplemen B yang daripada Zulian ya. Bagi peniaga Zulian, gunakan ni untuk marketing. Memang bagus, saya dah makan daripada 2007 tak bulan 6, memang sangat bagus. Pasal dia ada 60 bahan antioksida yang sangat tinggi, sangat sihat ya. So makan tu pagi, kemudian tengah hari pun makan Herbalife lagi dan Quaker Oat lagi, makan nasi sekali sehari saja. So kalau puan nak bagus sihat badan, kita bila umur 40 ke atas akan mula naik badan pasal metabolisme menurun. So mesti makan benda protein, banyakkan pergerakan dan kurangkan karbohidrat. Wallahu a'lam. Itu menu lengkap sehari. Bersama dengan Prof. Dan kita bersama dengan pemanggil kita, Usi Talian. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Ishak. Cik Ishak, silakan.
Saya daripada Berua Pahang ni. Sila. Nak tanya ni. Ya. Saya ni anak lelaki dah 7 orang lah. Alhamdulillah. Anak perempuan dah 3 orang. Allah syukur. Tapi anak saya perempuan seorang tu, dia tak nak balik. Dia duduk di Kuantan sana kan. Tak nak apa? Anak saya ada perempuan seorang, perempuan besar lah kan. Ya. Dah habis-habis sekolah kolej tu. Dia tak nak balik. Dia tak nak balik langsung. Dah 3 tahun, 4 tahun ni tak nak balik langsung. Saya telefon pun dia tak angkat. Telefon dia ada tapi dia tak angkat telefon tu. Dia tinggal di mana, umur berapa? Ya? Umur berapa dan tinggal di mana? Dia tinggal di Kuantan. Kolej mana? Kolej... Bukan, kolej habis dah. Ya. Habis sekolah dah. Dia kerja? Salah dia kerja 3 tahun lah. Oh, di mana kerja? Dia kerja touring di Kuantan. Saya tak tahu tempat dah tahu. Saya tahu dia di Kuantan aja. Tapi dia selamat dah kahwin semula? Belum kahwin lah. Umur berapa? Umur dah 22. 22, okey. Lepas tu saya telefon, nombor telefon ada, dia tak nak angkat. Semayang dia macam mana? Semayang solat jaga tak? Semayang saya tak tahu lah, 3 tahun tak balik kan. Ya, saya nak tahu masa Encik besarkan dia daripada kecil tu, anak-anak Encik tekan tak supaya jangan tinggal semayang? Masa dulu, dia buat agak sekali semayang, semayang kandak, masa mungkin Encik tu kan. Ya. Sekarang saya tak tahu lah. Okey, saya nak jawab. Jawab pada saya kan. Saya jawab sekarang. Okey, teringat ni saya nak share satu keluarga yang saya kenal ya. Seorang yang rapat dengan saya. Beliau ni sangat berjaya dari segi akademik dan sekarang pun pegang top post in Government of Pahang. Tetapi anak beliau 6. Tetapi anak dia masa umur 5 tahun kejut subuh, Fairuz. 5 tahun, budak 5 tahun kejut subuh, bayangkan. So anak dia seorang Al-Hafiz, yang perempuan Al-Hafizah, yang dua pergi US belajar. Tapi pergi belajar pun jadi imam. Anak dia nakal macam mana pun sebabkan agama kuat, cemerlang. Asyik dapat hadiah, naik pentas, naik hadiah. Semua anak dia cemerlang. Formula dia, solat. Dan dia walaupun sibuk, kalau lepas semayang, terus pergi, lepas kerja balik pukul 6 pun pergi semayang kat surau. So saya perhati, manusia ni akan dapat apa yang dia buat. So kalau kita niat membesarkan, misalnya kata membesarkan anak kita menjadi hamba yang soleh, jadi pencen kubur kita, yang 3 perkara tu, anak soleh, sedekah jarak, ilmu bermanfaat. Pasal dia didik semayang tu sekarang tak ada masalah. Sebab tu dia kata orang yang penat masa kecil bina anak, masa besar sedang mendapatkan buah-buah ranum yang dipetik. Orang yang masa muda enjoy, suka-suka. Saya tengok sekarang orang pergi konsert, bawa anak-anak suka semayang tinggal dan sebagainya. Anak bawa rambut pang berjalan, isteri pun rambut merebang pakai seluar pendek. Saya kata kalau kita ada time machine 10-15 tahun, mesti ibu ni tengah menangis. Anak ni buat hal, anak ni buat hal. Banyak orang gitu. Sebab tu semalam ada ibu datang, masalah anak dia. Saya kata manusia sekarang, banyak manusia sedang membina raksasa di rumah, monster di rumah. Oh, apa pun orang cakap ni. Banyak orang, kadang orang kaya pun, duit dia sibuk mencari pergi international school, 120,000. Asyik kenapa hantar international school, nak suruh nak jadi doktor? Semayang macam mana? Akhlak macam mana? Tapi duk sibuk nak pangkat, oh nanti anak saya ambil ini. Tapi, bila dah besar, setengah tu pergi overseas, tak nak balik luar negara. Kawan dengan boyfriend, tak nak kahwin. Semua menyesal. Dia kata, Prof, saya setiap tahun anak saya 20 tahun sejumpa orang ni, seorang dia 20 tahun dulu dia hantar anak dia pergi overseas, 100 tahun 100,000 setahun hantar. Lepas dia belajar penat-penat, I punya kerja penat, dia kata bayar 100,000. Lepas tu balik